Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah, khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinna Allah la yu'tid din illa liman yuhib. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian kitab kita, mungkin sidang pendengar yang sedang menonton live ini mungkin boleh komen sama ada audio ni jelas ataupun tidak. Sama ada audio ni jelas ataupun tidak. Kalau jelas, mohon di komen jelas, insya-Allah. Sebelum kita teruskan, insya-Allah, mohon di komen jelas ataupun tidak audio. Kalau jelas, mohon komen jelas, insya-Allah. Baik. Diharap semua mendengar audio ini, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita banyak-banyak pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kesihatan kepada kita. Di saat ketika ini, seluruh dunia kita semua tahu, masya-Allah, sedang diuji dengan satu wabak COVID-19, masya-Allah, ataupun sebelum ni disebut dengan coronavirus. Tuan-tuan, puan-puan rahmati lagi dikasihi Allah, Allah masih lagi beri kesihatan pada kita. Maka kita kena syukur pada Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa syukur pada Allah, maka Allah Taala akan tambah. Tuan-tuan, syukur ini, masya-Allah, ulama kata nak tunaikan hak syukur ni tiga cara, tiga kaedah. Pertama, dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Seringkali alhamdulillah bermain di lidah kita, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, dalam doa-doa masnun, doa harian yang diajar oleh Islam, hampir semua doa kalau telah selesai satu perkara, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lepas bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar tandas, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Semua alhamdulillah menunjukkan syukur pada Allah. Jadi syukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan perkara yang menunjukkan seluruh penduduk langit ketika penciptaan atuk kita Adam alaihi wassalam adalah setelah roh dimasukkan ke dalam tubuh Adam alaihi salam, apa yang pertama Adam alaihi salam ucapkan? Alhamdulillah. Bahkan kata guru kami, antara perkara yang mana akan kekal hingga ke syurga, tuan-tuan. Saya dengar guru saya beritahu, amalan ataupun perkara yang kekal hingga ke syurga, apa dia? Pertama, amalan bagi salam. Qalu salaman salama. Amalan bagi salam ini, tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kekal sampai ke syurga, masya-Allah. Amalan bagi salam ni, tuan-tuan. Sebab itu di dunia kena suka bagi salam. Bahkan dalam riwayat sebut, antara tanda ahli syurga masuk rumah bagi salam. Cuma sekarang ni kita duduk dalam rumah. Musim PKP ni tak boleh keluar rumah, duduk dalam rumah je lah, kan. Bagi salam dengan orang rumah, mungkin nak masuk bilik ke? Sebab dah tak masuk rumah dah, sebab memang dalam rumah dah. Baik, kemudian tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah, alhamdulillah itu syukur dengan lisan. Kemudian syukur kita nak zahirkan daripada perbuatan kita, iaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah dengan cara Nabi, bukan cara selain daripada cara Nabi. Cara Nabi SAW itu menyukakan Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu cara Nabi macam mana? Ikutlah para alim ulama. Kalau dalam fiqah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki, ini semua mereka bawa kita pada cara Nabi SAW.
Jangan pula kita kata ini cara Imam Syafi'i, ini cara Imam Hanbali, Imam Maliki, ini bukan cara Nabi. Tidak. Mereka lah yang bawa kita pada cara Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah SWT, maka dengan mentaati perintah Allah, mengikuti cara Nabi SAW yang dipandukan oleh para alim ulama kita, seperti dipandukan oleh para alim ulama kita, maka kita menyempurnakan hak syukur dengan perbuatan. Wa amalu bil jawarih ataupun wa arjahu bil amal. Dan syukur dengan hati, iaitu menzahirkan daripada hati yang dalam. Rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya yang bersangatan atas segala nikmat yang Allah beri pada kita. Bahkan kata ulama, dapat ucap satu subhanallah pun kena syukur. Sebab nak ucap satu subhanallah, kita berhajat kepada taufik dan hidayah daripada Allah. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah, dalam kitab Fadilat Sedekah, diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Masya Allah. Sayyidina Ali ni di Mekah kan panas. Mekah ni panas tuan-tuan. Sebab ada musim dia lah. Sebab itu kami waktu musim-musim panas ni, Sya'ban, Ramadan, Syawal ni, masa zaman belajar Madinah, diberi tiket percuma untuk balik Malaysia. Masa kami belajar di Madinah dulu, kerajaan Saudi bagi tiket percuma tuan-tuan untuk balik ke Malaysia. Sebab ada negeri orang yang tak tahan musim panas, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, tengah panas terik ni, apa yang paling sedap kita suka sekali? Minum air sejuk lah kan, Masya Allah. Maka dalam kitab Fadilat Sedekah diceritakan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ni suka minum air sejuk. Bila dibawakan air sejuk kepada Sayyidina Ali, Masya Allah, maka orang tanya, wahai Ali, kenapa kau suka minum air sejuk? Cuma ayah-ayah yang sedang mendengar ni, jangan jadikan ni sebagai dalil. Orang rumah bagi air masak tak sejuk ataupun air yang tak sejuk. Kenapa awak bagi air tak sejuk? Saya suka air sejuk. Air sejuk ni amalan Sayyidina Ali. Jangan jadikan dalil lah. Kalau kesihatan tu kena jaga, jagalah. Jangan memudaratkan diri pula, Masya Allah. Tapi nak cerita pada tuan-tuan, Sayyidina Ali ni, dia suka minum air sejuk. Bila orang tanya, kenapa suka minum air sejuk? Dalam kitab Fadilat Sedekah cerita, Sayyidina Ali kata, bila minum air sejuk, maksudnya di tengah panas terik ni, Masya Allah, maka aku dapat keluarkan Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Dapat ucap Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Maksudnya tuan-tuan bayang, tengah panas terik, orang bagi kita air sejuk kan. Kalau kat tempat kita mungkin air samboi ke air tembikai. Cuma sekarang tak boleh cakap lah, Masya Allah. Tak boleh keluar rumah nak cari air tembikai kat mana. Nak buat sendirilah kan. Itu pun kalau rajin, Masya Allah. Air sejuk, Masya Allah. Orang bagi kita air sejuk. Maka apa akan berlaku bila kita minum air sejuk tengah panas terik ni, ataupun tengah lepas bersukan, tengah lepas penat, Masya Allah. Kita teguk dengan kita rasa apa? Alhamdulillah. Orang Melayu kata panjanglah harakat tu sikit, Masya Allah. Syukur pada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi nikmat dapat minum air sejuk ni tu lega. Tu Sayyidina Ali nak maksudkan macam tu lah. Dapat keluarkan Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Nak keluarkan Alhamdulillah daripada hati yang dalam ni bukan senang, Masya Allah. Jadi antara caranya minum air sejuk tengah panas terik tu. Tengah penat, tengah letih tu, keluarlah Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Sebenarnya nak bagi tahu bahawa kita nak tunaikan hak syukur ni antaranya ialah keluarkan Alhamdulillah daripada hati yang dalam. Baik. Jadi tuan-tuan kita syukur pada Allah. Ulama kata syukur ni perkara yang besar. Kerana Allah Ta'ala sebut, qalilan min ibadiyah syakur. Hanya sikit je hamba ku yang bersyukur. Saya teringat lagi seorang ustaz, dia kata apa, kadang-kadang orang nama syukur pun tak faham syukur tu apa. Ya Allah. Kan? Nak belajar syukur ni bukan senang tuan-tuan. Kita nak belajar untuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah sebut, qalilan min ibadiyah syakur. Qalilan ma tashkurun. Sikit je hamba ku yang syukur pada aku, kata Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini kita dapat berkongsi dalam pengajian, walaupun tak dalam kuliah di masjid, kan? Kita dapat berkongsi di sini, Masya Allah, duduk kat rumah masing-masing. Kita buat pengajian macam ni pun kita syukur pada Allah. Masih lagi dapat buat pengajian. Masih lagi dapat bercerita tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercerita tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, kita syukur pada Allah. Baik. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini perbincangan kita berkisah tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan pun semua maklum, Masya Allah, sejak 2 minggu yang lepas, kan, ceramah-ceramah perdana tentang Isra' wal Mi'raj semua ni dibatalkan sebab wabak sedang melanda, Masya Allah. Jadi banyak masjid-masjid yang minta untuk ceramah tu semua dah dibatalkan dah. Maka hajat mereka minta buatlah satu perkongsian untuk sempurnakan hajat mereka. Walaupun ni dah masuk bulan Sya'ban ni, Masya Allah. Dah masuk bulan Sya'ban, tapi kita nak sempurnakan hajat mereka, kita buatlah.
Mudah-mudahan saya sendiri dapat manfaat. Tuan-tuan yang dengar pun dapat manfaat. Sama-sama kita nak ulang kaji. Isra' wal Mi'raj peristiwa besar, peristiwa agung tuan-tuan. Isra' wal Mi'raj ni tuan-tuan, masya-Allah, tiap-tiap tahun kita dengar kisah Isra' wal Mi'raj. Saya rasa kalau di kalangan tuan-tuan sedang pendengar umur 30 tahun, masya-Allah, lebih kurang baya-baya kami ni, umur 30 tahun, kalau mula dengar ceramah Isra' Mi'raj pada usia 10 tahun, katalah masa kecil-kecil ni tak dengar, 10 tahun baru mula dengar betul-betul. Sekarang ni dah 20 tahun tuan-tuan semua dengar kisah Isra' wal Mi'raj. Maksudnya kisah Isra' wal Mi'raj tiap-tiap tahun kita cerita. Tapi kenapa tiap-tiap tahun kita cerita lagi? Masuk Isra' wal Mi'raj kita cerita lagi. Sebab perkara ini ialah perkara peristiwa besar. Dan manusia pula sifatnya nisyan, sering lupa. Termasuk saya yang bercakap. Maka sering kali kita lupa, maka diingatkan. Supaya kita sama ingat mengingat, Masya Allah, tentang peristiwa yang besar. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, dan ingatlah hari-hari kebesaran Allah SWT. Tuan-tuan, kata guru kami almarhum Kiai Uzairan Taufik Abdillah rahmatullahi alaih, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, termasuk juga mengingati peristiwa-peristiwa besar sirah dalam Islam, peristiwa-peristiwa agung dalam Islam, termasuklah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini, waktu duha yang diberkati ini, di samping tuan-tuan semua sedang berada di rumah, kan, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita tengah buat perintah Allah ni tuan-tuan. Kita duduk kat rumah ni bukan saja-saja dapat pahala tuan-tuan. Sebab perintah daripada pemerintah ditaati. Bila tak berlanggar dengan syarak, ulil amri pemerintah. Wa ulil amri minkum, kita taat pemerintah, taat Allah. Taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang mulia, setiap saat tuan-tuan duduk kat rumah dia dapat pahala, masya-Allah. Lagi pula duduk dalam pengajian, habiskan masa dengan dakwah, taklim, wa ta'lum, ibadat, khidmat, masya-Allah, lagilah besar pahala. Jadi tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bicarakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, dan kita akan menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Hazrat Syekh Allamah Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani, ulama besar yang makamnya berada di bumi Taif. Dekat dengan Masjid Abdullah bin Abbas ada makam Syekh Daud Al-Fatani. Mungkin di kalangan tuan-tuan pernah menziarahi makam tersebut. Dan kitab ini tuan-tuan diolah semula oleh guru kami Al-Fadil Syekh Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Semoga Allah memberkati beliau, hafizahullah ta'ala. Dan beliau merupakan salah seorang daripada keturunan Syekh Daud Fatani. Syekh Hazri Al-Bindani ini tuan-tuan merupakan keturunan Syekh Daud Al-Fatani, masya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, Isra' wal Mi'raj. Isra' ni tuan-tuan ialah berjalan malam. Ni panggil Isra', jalan malam. Maksudnya perkara Isra' wal Mi'raj ni ada dua. Satu Isra'. Isra' ni dia daripada bawah. Mi'raj iaitu naik ke atas. Itu Mi'raj. Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Isra' wal Mi'raj ini tuan-tuan peristiwa agung, peristiwa besar. Nak tahu besar tak besar tuan-tuan, sehingga dalam Quran ada suratul Isra' menceritakan tentang sirah Isra' wal Mi'raj. Bahkan waktu kami belajar ulumul Quran, waktu dalam pengajian diploma tahfiz wal qiraat dulu, ada satu madah ataupun satu syllabus yang kita belajar, satu subjek kita belajar namanya ulumul Quran. Ulum Quran membicarakan tentang ilmu tentang Quran. Antara kaedah yang disebutkan bahawa kalau kita nak tahu dalam satu-satu surah itu ada peristiwa besar ataupun tidak, maka dalam permulaan surah itu dimulakan dengan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya memuji dengan Alhamdulillah ataupun Subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan lihat, Masya Allah, dalam kisah Isra' wal Mi'raj, surah Isra' dimulakan dengan apa? Subhanalladzi. Subhanalladzi. Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Baik.
Sebelum kita pergi pada kisah-kisah yang berlaku, nak bicara kitab Kifayatul Muhtaj ini, kitabnya dibahaskan panjang, masya-Allah. Kita cuma ambil poin-poin penting. Jadi tuan-tuan, baik, kita pergi satu-satu. Pertama, Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan memuji Allah Ta'ala. Subhanalladzi, Maha suci Tuhan. Asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Maksudnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan, bukan Nabi jalan sendiri. Yang ni kena jelas. Yang orang kafir Quraisy tentang Nabi itu tak boleh terima apa yang Nabi bagi tahu, itu kerana mereka memahami bahawa Nabi pergi jalan sendiri. Mereka faham Nabi yang pergi sendiri. Daripada Mekah pergi ke Aqsa itu satu tempat yang jauh di sisi mereka. Maka mereka ini menganggap Nabi satu orang yang bertipu. Tetapi tuan-tuan, bukan Nabi jalan. Allah yang memperjalankan Nabi. Baik. Zaman-zaman dulu, guru-guru tua dulu, dalam pengajian mereka ataupun dalam syarah mereka, kan, tok-tok guru dulu, dia bagi contoh. Kalau zaman ni nak bagi contoh mudah tuan-tuan, kita nak pergi umrah contoh. Katalah satu orang ni nak pergi umrah. Dia pun letak beg umrah dia tuan-tuan. Ni sekarang musim tak boleh pergi umrah kan. Musim wabak sedang merebak, masya-Allah. Direhatkan seketika visa-visa ni semua. Kan kita pun direhatkan kat rumah untuk habiskan masa dengan amal tawajuh pada Allah. Jadi katalah orang ni nak pergi umrah, beg tu letak tepi pintu. Dia nak pergi umrah ni, flight sekejap lagi. Mungkin dia akan terbang insya-Allah. Sedang dia bersiap-siap tuan-tuan, masuklah seekor semut dalam beg dia. Semut tu masuk dalam beg dia. Dan dia pun tak tahu semut tu masuk. Dan semut tu juga tak tahu yang dia nak pergi umrah. Semut pun masuk. Dia pun tuan-tuan apa berlaku? Dia pun berangkat pergi umrah. Apa berlaku tuan-tuan? Dia naik kapal terbang, dia check in bag. Kemudian setelah dia terbang, masya-Allah dia berangkat, maka tibalah dia di Jeddah. Sampai kat Jeddah, dia pun pergilah ke hotel. Sampai di hotel, buat persediaan untuk pergi buat tawaf dan sebagainya. Semut tu pun keluar daripada beg dia dekat bilik hotel Mekah. Keluar tuan-tuan, semut ni semut Malaysia, cakap Melayu. Keluar daripada beg, tengok semut cakap Arab. Ya Allah. Sudah kata, ni semut mana pula ni tiba-tiba cakap Arab ni. Kan? Ni semut KL, semut Malaysia. Tengok semut sana cakap Arab. Akhir kata tuan-tuan, dia pun berbicara lah kan. Berbicara. Kamu ni daripada mana ni? Saya daripada Malaysia. Semut Arab kata, semut Mekah kata, kamu ni tipu. Macam mana semut kecil macam kita ni boleh sampai Mekah? Benda mustahil. Kata semut Malaysia, bukan saya yang pergi, tapi saya masuk dalam beg orang tu, dia pergi umrah, tuan rumah tu. Jadi bukan saya yang datang sendiri, saya tumpang beg dia. Maksudnya diperjalankan. Ni guru-guru tua dulu selalu bagi tamsil macam tu. Maksudnya bukan Nabi yang pergi sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, segala perkara yang ditohmah kepada Nabi SAW, mengatakan Nabi ni tipu, adalah perkara itu orang yang mendengar itu tidak memahami dengan jelas perkataan Nabi. Jadi sebab itu tuan kena dengar. Kalau satu perkara yang disampaikan, dengar jangan jelas. Takut nanti sekarang ustaz mengajar lain, tok guru mengajar lain, syekh mengajar lain, kita dengar yang ujung je. Rupanya yang ujung tu maksudnya lain, masya-Allah. Asra bi abdi. Subhanalladzi, Maha suci Tuhan. Di situ menunjukkan bahawa kisah ni kisah yang besar. Asra bi abdi, memperjalankan hambanya. Abdihi. Baik. Ada setengah pandangan mengatakan bahawa abdihi, memperjalankan hamba, menunjukkan bahawa Nabi ni hamba. Allah panggil ni Nabi ni hamba. Kalau Nabi Allah panggil hamba, kita ni macam mana? Itu satu tafsiran yang salah, yang tidak tepat. Sedangkan ulama mengatakan bahawa abdihi di situ menunjukkan Nabi SAW punya kehidupan itu menunjukkan sifat satu orang hamba beradab dengan Tuhannya. Itu abdi.
Itu menunjukkan hamba nak jadi hamba kepada Allah, ikutlah Nabi. Itulah sifat hamba yang betul, tuan-tuan. Maksudnya cara makan Nabi SAW, itulah cara makan beradabnya satu orang hamba di hadapan Tuhan. Cara minum Nabi SAW, itulah cara minum satu orang hamba yang beradab di hadapan Tuhan. Cara tidur Nabi SAW, itulah adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Jadi tuan-tuan, segala perilaku Nabi SAW itu adalah adab satu orang hamba di hadapan Tuhan. Maka kalau kita nak jadi hamba Allah yang betul, hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang terbaik, ikutlah Nabi. Pasti akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nak jadi orang yang dicintai oleh Allah, maka ikut cara Nabi. Amal sunnah Nabi, cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara berpakaian Nabi. Kehidupan mirip cara Nabi SAW. Maka tuan ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi abdi di situ menunjukkan sifat Nabi adalah sifat hamba. Sifat yang dicintai oleh Allah. Sifat hamba ni sifat yang dicintai oleh Allah. Hamba Allah yang sempurna, sifatnya itulah Nabi SAW. Abdihi, asra bi abdihi, laylam. Lail ni malam. Allah Ta'ala tekankan di situ, Nabi ni diperjalankan hari, Masya Allah. Bukan pada siang hari. Mungkin dalam pikiran kita, tuan-tuan, kita terfikir, kan bagus kalau Allah SWT jalankan Nabi pada siang hari, maka semua orang boleh nampak. Dan ianya menjadi saksi. Orang boleh saksi. Tapi tidak, Allah beritahu, Nabi diperjalankan lail, waktu malam. Orang tak nampak. Di situ Allah Ta'ala kata ulama nak menapis, nak tapis di kalangan orang-orang yang berada di Mekah ketika itu, siapakah yang betul-betul beriman kepada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, Isra wal Mi'raj, Nabi ceritakan pada orang Quraisy, Abu Bakar tak ada waktu tu. Abu Bakar ketika itu dalam perjalanan, kata ulama. Abu Jahal tengok Abu Bakar tak ada, dia pergi cari Abu Bakar, dia pun cerita. Abu Bakar tanya dengan ringkasnya, siapa yang cerita? Muhammad yang cerita. Kata Abu Bakar, segala apa yang Nabi cerita, aku percaya. Allah iktiraf Abu Bakar as-siddiq, orang yang membenarkan. Inilah dia tuan-tuan yang mulia, orang yang yakin dengan perkataan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita nak belajar di sini untuk menjadi orang yang beriman pada Nabi. Kita nak belajar untuk yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saudara saya sakit perut. Saudara saya sakit perut. Maka apa berlaku, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, Nabi SAW bawa sahabat ini supaya yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran. Nabi bagi tahu, balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Al-Quran, madu ada syifa, ada penawar. Lebih kau mafhum hadis. Dia pun balik, tuan-tuan, suruh saudara dia makan madu. Datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tadi sakit perut je. Lepas makan madu, terus cirit. Nabi SAW tak mengubah, tak berganjak daripada perkataan Nabi SAW. Apa Nabi beritahu, dia berkata mafhum? Balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Al-Quran, madu ada syifa, ada penawar. Dia pun balik, suruh saudara dia makan madu. Masya Allah. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Kemudian datang balik. Ya Rasulullah, tadi cirit je. Sekarang bertambah teruk, tak boleh bangun dah. Mungkin tadi tuan-tuan, tadi cirit. Sekarang dah birit dah. Tak boleh bangun dah, Masya Allah. Nabi SAW beritahu apa, dia berkata kali ketiga. Nabi kata, balik, suruh saudara kamu makan madu. Kerana Allah janji dalam Quran, madu ada syifa. Nabi SAW tanya. Nabi SAW tambah lagi perkataan Nabi. Sesungguhnya, janji Allah tak akan pernah menipu. Perut saudara kamu tu yang menipu. Maka apa berlaku? Dia telah balik dan dengan cepatnya dia suruh saudara dia makan madu dengan buat satu jazbah, semangat, keyakinan. Kau makan madu sekarang. Dalam madu ada syifa. Perut engkau ni yang menipu. Janji Allah takkan pernah menipu. Kemudian datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saudara saya dah sembuh dah daripada sakit perut. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita nak belajar yakin dengan sabdaan Nabi SAW.
Sebab itu Allah memperjalankan Nabi lail pada malam hari. Supaya apa? Nak tengok di kalangan orang yang ada di kota Mekah ketika itu, adakah betul dia Islam? Ini zaman tapisan, tuan-tuan. Betul tak yakin dengan Nabi SAW? Ataupun pura-pura saja. Ini Allah Ta'ala tapis. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram, ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah, ke Masjidil Aqsa yang mana diberkati kawasan sekitarnya. Kata ulama, kawasan sekitarnya itu di antara Masjidil Haram dan juga ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Sebab itu orang panggil Ardul Anbiya ni, bumi barakah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jordan, Syria ni, Palestin, bumi Hijaz, bumi Saudi ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dalilnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik. Sekarang tuan-tuan kita bicarakan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ambil poin-poin penting saja menggunakan kitab Kifayatul Muhtaj. Baik. Kalau tuan-tuan ingin tanya soalan mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj, boleh ajukan soalan di dalam komen tu, insya-Allah. Minta maaf tadi line agak lemah sedikit. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini berlaku bila? Peristiwa Isra wal Mi'raj ini berlaku setelah Amul Hazan, tahun kesedihan. Ada satu tahun yang dipanggil tahun kesedihan. Wafatnya pakcik Nabi SAW, Abu Talib. Wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Dan orang Quraisy mula beri tekanan kepada Nabi SAW. Dan baginda, tuan-tuan, telah berangkat ke Taif. Seperti yang kita semua maklum, masya-Allah. Akhirnya orang Taif telah menghina Nabi SAW. Baling batu kepada Nabi SAW. Ini peristiwa-peristiwa sedih lah. Perbahasan dia agak panjang. Yang tu kita tak sentuh lah, insya-Allah. Cuma sekali lalu je kita cerita. Jadi tahun kesedihan itu, kata ulama, begitu menguji Nabi SAW. Menguji perasaan Nabi. Maka Allah Ta'ala jemput Nabi dalam Isra wal Mi'raj untuk gembirakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah, dalam kitab Kifayatul Muhtaj dinukilkan bahawa Nabi SAW sebelum bergerak untuk Isra wal Mi'raj, dicuci hati Nabi SAW itu dengan air Zam-Zam. Jadi kata ulama, hati Nabi SAW ini dicuci beberapa kali. Ketika Nabi kecil di rumah Halimatus Sa'diyah, sebelum Nabi menerima wahyu, kata ulama, juga setengah pandangan menyebutkan hati Nabi dicuci. Pandangan yang kuat juga menyebutkan ketika sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, untuk sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika 2 tahun lalu kami ada buat pengajian kitab ini, Kifayatul Muhtaj ini, di Masjidil Aqsa, dipimpin oleh guru kami Ustaz Salahuddin Al-Azhari. Dia mengatakan bahawa ulama-ulama mengatakan hati Nabi SAW dicuci itu bukan sebab hati Nabi ini kotor. Hati Nabi dicuci bukan sebab hati Nabi ini kotor. Kalau hati kita mungkin kotor, tuan-tuan. Hati kita ni memanglah, kan, macam-macam kita tengok dengan mata tu, daripada mata turun ke hati. 4 perkara kata ulama dalam kitab Mu'tada Paradai turun ke hati. Apa yang kita lihat dengan mata turun ke hati. Kita bawa kereta jalan-jalan, iklan tepi jalan tu, tengok macam-macam iklan. Iklan perempuan, iklan macam-macam. Facebook kita buka, macam-macam benda kan kita tengok. Kalau orang ada TV kat rumah, tengok iklan kat TV tu. Masuk kat hati, tuan-tuan. Percakapan kita masuk kat hati. Tu 4 saliran. Mata, mulut, telinga. Kemudiannya akal. Apa yang kita fikirkan itu, tuan-tuan, masuk ke dalam hati kita. Jadi tuan-tuan, ayah ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hati Nabi SAW tidak kotor. Habis itu kenapa malaikat dihantar beberapa kali untuk cuci Nabi SAW? Kata ulama, dicuci itu adalah cuci pada bahagian rahmah kepada
iblis dan syaitan. Ini yang Syekh kami sebut ketika di Masjid Al-Aqsa, pengajian kitab ni, Kifatul Muhtaj. Apa disebut? Dia kata Nabi SAW ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Nabi itu melainkan rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Nabi ni penyayang, tuan-tuan. Nabi tak pernah bunuh siapa-siapa pun di medan perang. Ubay bin Khalaf yang mati ketika di Uhud tu pun bukan ditikam oleh Nabi, bukan ditebas dengan pedang oleh Nabi. Cuma hujung pedang Nabi saja kena leher dia sikit. Kena leher sikit. Orang kampung saya, orang Mersing kata melecet. Orang KL panggil apa saya tak tahulah, tapi orang kampung saya kata melecet sikit je. Sebab tu dia mati, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW ni rahmah, Nabi tak bunuh orang. Penyayangnya Nabi SAW. Jadi kata ulama, sifat rahmah Nabi ni, kasih sayang Nabi ni, kata ulama, dicuci bahagian di hati Nabi tu untuk iblis dan syaitan. Kalau tak, kata ulama, pasti Nabi SAW ini akan rasa kasihan kepada mereka. Sama macam tu ulama sebut. Jadi hati Nabi itu dicuci bukan sebab kotor, tapi dicuci bahagian tersebut. Ini juga disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Baik. Jadi tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahawa ini adalah bahagian syaitan. Ini adalah bahagian syaitan. Maksudnya bahagian yang di mana bahagian itu kalau tak dicuci, maka Nabi SAW akan ada, kata ulama, rahmah kepada mereka, iblis dan syaitan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita menyebutkan tentang Burak. Burak yang dinaiki oleh Nabi SAW. Maka tatkala hendak menunggang Burak, maka meliarkan dan memayahkan tunggangannya, maka menghantar Jibril alaihissalam akan tangannya pada leher, serta berkata Jibril alaihissalam akan dia, tiadakah engkau malu hai Burak, demi Allah tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia pada Allah Ta'ala daripadanya. Jadi tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah, Burak ini binatang yang paling laju. Laju. Burak ni bahkan setengah ulama menulis Burak ini waktu banyak. Waktu di mana Allah SWT nak pilih dalam syurga sebagai tuangan Nabi SAW, kata ulama, maka burak-burak ni semua merasakan dia paling layak. Ada seekor burak rendah, kata ya Allah saya lah. Tuan-tuan, di sini kita dapat faham Allah Subhanahu wa taala suka sifat rendah diri tu, tuan-tuan. Suka sifat rendah diri. Sebab itu kita kena bawa sifat rendah diri, tuan-tuan. Daripada Isyak Merah ni banyak ibrah pengajaran yang kita boleh ambil, antaranya sifat rendah diri. Allah Taala orang kaya yang sombong, apatah lagi orang miskin. Orang handsome yang sombong, apatah lagi orang yang hodoh. Allah Ta'ala tak suka orang pandai yang sombong, apatah lagi orang yang bodoh. Maka berendah dirilah kita, tuan-tuan. Dalam apa pun keadaan, kaya, miskin, kita rendah diri, Allah Ta'ala suka orang yang rendah diri, Masya Allah. Jadi Burak ni kenapa dia macam meliar? Kerana dia excited, kata ulama. Setengah pandangan kata dia berdebar. Sebab yang nak naik dia ni Nabi SAW, hingga Jibril kena tak ataupun kena bagi amaran dekat dia. Hai Burak, kamu tak malu ke? Tak tahu ke kamu ni ialah tidak ada satu orang pun lebih mulia daripada dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Sa'id bin Musayyib rahmatullah alaih, Burak yang ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala datang ke Baitul Haram ziarah anaknya Ismail dan juga Siti Hajar alaihi wassalam. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, mengatakan bahawa Burak tersebut juga pernah ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Pandang kata Burak yang lain, wallahu alam. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, Nabi SAW telah dibawa dengan menaiki Burak hingga Nabi berhenti di satu tempat yang mana Nabi SAW telah solat 2 rakaat di sana. Kemudian kata ulama, telah ditanya
adakah tuan hamba tahu tempat solat itu? Maka sabdanya, tidak. Maka katanya, itulah Taibah, yakni Madinah Al-Munawwarah. Dan keduanya tuan hamba berpindah. Maksudnya tuan-tuan, Nabi SAW daripada Masjidil Haram, Nabi bergerak dalam kitab ni sebut, pergi ke Masjid Nabawi, tapak Masjid Nabawi dulu. Pergi ke solat 2 rakaat di Madinah, Masya Allah. Jadi di sini dalil kata ulama. Ada orang kata tak boleh solat di tempat-tempat sirah ni. Kadang kita buat jemaah umrah kan, kita pergi ziarah di tempat sirah. Nabi SAW pernah solat kat sini, Nabi SAW pernah doa kat sini. Kan, dianjurkan untuk kita berdoa di sini, Masya Allah. Ada orang kata tak boleh ni. Ni benda yang bid'ah, tak betul. Tuan-tuan, pertama dalilnya dalam kitab ni, Kifatul Mukhtas cerita. Nabi SAW solat di tempat yang mana? Di tempat yang ada sirah di sana. Nanti kita akan sebutkan beberapa tempat lagi Nabi solat 2 rakaat waktu dalam perjalanan Isra' ni. Belum Mi'raj lagi ni, baru Isra'. Jadi tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain, orang-orang di kalangan salafun salih, ulama-ulama di kalangan salafun salih, tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in. Baik. Contohnya, siapa dia tuan-tuan? Umar bin Abdul Aziz waktu menjadi gubernur di Madinah. Di mana tempat Nabi pernah salat, di mana tempat Nabi pernah berdoa, dia akan dirikan masjid. Di Madinah ada masjid Ijabah, Nabi pernah doa kat sana. Di Madinah ada masjid Sajadah, Nabi pernah sujud dekat sana. Di Madinah ada masjid Qiblatain, Nabi pernah salat di sana. Jadi tempat-tempat yang Nabi pernah salat, pernah doa, dia buat masjid. Siapa dia tuan-tuan? Umar bin Abdul Aziz, cicit Sayyidina Umar. Dan setengah ulama panggil Khalifah Khulafa' Rasyidin yang kelima. Bahkan dia merupakan salafun salih. Ini salaf yang sebenar, Masya Allah. Dia mendirikan masjid di tempat yang ada sirah. Nak tunjukkan barakahnya tempat tersebut. Jadi tidak salah untuk kita salat 2 rakaat. Di mana tuan-tuan? Di tempat yang ada sirah Nabi SAW. Baik, seterusnya. Nabi SAW berhenti di satu tempat untuk solat 2 rakaat tadi. Solatlah baginda Nabi SAW. Kemudian katanya, itulah Madian yang pada pohon kayu yang didengar oleh Nabi Musa kalimullah. Maka sentiasa berjalan ia, kemudian berkata Jibril, turunnya Muhammad. Maka solat 2 rakaat. Maka memperbuat Nabi SAW seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menungganglah ia. Maka berkata Jibril AS baginya, adakah tuan hamba ketahui apa tempat salat itu? Maka sabda Nabi SAW, tiada. Maka katanya, itulah tempat tuan hamba semayang itu, Baitul Laham, tempat diperanakkan Nabi Allah Isa AS. Baik. Jadi kata ulama, tempat yang kedua Nabi SAW berhenti untuk salat 2 rakaat di Bukit Tursina. Tempat yang ketiga Nabi berhenti untuk salat 2 rakaat di Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Alhamdulillah, dia pernah sampai di sana, berpeluang untuk melihat tempat ni, Baitul Laham ni. Cuma masjid depan tu, Masjid Omar, tak salah saya nama masjid tu, berdepan dengan gereja yang mana tapak Nabi Isa dilahirkan tu. Sekarang orang Nasrani, orang Kristian, dia ambil buat gereja. Dibagilah kita masuk untuk tengok, cuma bukan masjid lah. Tapi berdepan dengan itu ada masjid. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Baik. Tuan-tuan, sidang pendengar rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi diringkahkan sampailah baginda di kawasan Aqsa. Sampailah baginda di kawasan Aqsa. Nabi telah tambat burak yang dinaiki oleh Nabi SAW tadi. Tambat ni ikat. Tambat ni bahasa orang Mersing, orang Johor. Ikat burak tadi. Dan di tapak itu tuan-tuan, sekarang ada masjid dipanggil Masjid Burak. Nabi SAW solat 2 rakaat. Setengah pandangan menyebutkan Nabi solat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Aqsa, Masjid Aqsa tu tepi Dam Afraq tu, Masjid Qubatus Sakhra tu,
tuan-tuan akan jumpa satu kubah. Dia panggil Kubbatun Nabi. Katanya Nabi SAW solat 2 rakaat di situ. Setelah baginda SAW solat 2 rakaat di situ, maksudnya penutup kat situlah 2 rakaat. Tapak 2 rakaat pertama di Madinah, 2 rakaat kedua di Turisina, 2 rakaat ketiga di Baitul Laham, 2 rakaat yang terakhir adalah di Aqsa. Jadi setelah Nabi SAW solat 2 rakaat, Nabi SAW bagi salam. Nabi melihat apa tuan-tuan? Di belakang baginda Nabi SAW itu, Masya Allah, terdapatnya apa tuan-tuan? Masya Allah, 124,000 anbiya alaihimus salatu wassalam. Dalam perjalanan Isra' Nabi SAW ini tuan-tuan, antara perkara, kalau nak sebutkan semua banyak, tapi antara perkara yang Nabi SAW lihat adalah bauan wangi yang Nabi SAW hidu dalam ketika Nabi Isra' ini tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Makam satu orang wanita yang salihah, namanya Masyitah alaihi wassalam. Masyitah tukang sikat Fir'aun tuan-tuan. Masyitah merupakan tukang sikat Fir'aun, Masya Allah. Seperti yang semua kita tahu, Masya Allah, ketika mana Fir'aun ni mengarahkan semua orang untuk menyembah dia. Tapi ada di kalangan insan-insan yang Allah Ta'ala pelihara mereka itu, yang mana tuan-tuan, Masya Allah, mereka masih kekal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun tinggal di rumah Fir'aun. Asyah alaihi wassalam, isteri Fir'aun, beriman, Masya Allah. Sebab itu kata ulama, wanita ni kalau iman dia betul pada Allah, dia kuat. Dia tidak goyah. Dia akan terus berpegang dengan keimanan tadi, Masya Allah. Tapi kalau dia rosak, dia akan jadi begitu dahsyat kerosakannya. Tapi kalau dia imannya kuat, seperti Asyah alaihi wassalam, walaupun suaminya, siapa suami lebih jahat daripada Fir'aun? Tak ada tuan-tuan. Ada makcik kata suami makcik teruk lah ustaz. Tak seteruk Fir'aun. Asyah alaihi wassalam, suami yang paling teruk dalam dunia dia ada tuan-tuan, Fir'aun. Tapi Asyah punya iman, punya mantap, sehingga Fir'aun punya kezaliman, Fir'aun punya kekufuran tak boleh goyahkan iman Asyah alaihi wassalam. Kita nak belajar iman. Masyitah, tukang sikat anak Fir'aun tuan-tuan, duduk dalam istana Fir'aun tapi imannya tak goyah, Masya Allah. Akhirnya Masyitah alaihi wassalam telah dibunuh sekeluarga tuan-tuan, Masya Allah. Sekeluarga dibunuh, Masya Allah. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak ceritakan pada kita satu keluarga syahid semata-mata untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung tuan sikit lagi. Ni tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Maka antara dalam perjalanan Nabi itu tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan mengatakan, Ya Muhammad, anzirni as'aluka. Hai Muhammad, nanti akan daku. Aku berkehendak bertanya akan dikau. Tiada menjawab Nabi SAW. Kemudian maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Nabi dengar daripada belah kanan ada orang panggil. Maka katanya, inilah seruan Yahudi. Adapun jika tuan hamba menjawab, nescaya banyak umat tuan hamba akan ikut Yahudi. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bayangkan tuan-tuan, Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni telah pun dipanggil oleh satu orang lelaki. Nabi tak jawab, Nabi tak pandang, tak kalih pun. Jibril kata, alhamdulillah tuan tak pandang. Kalau tuan pandang, itulah Yahudi, seruan Yahudi itu. Kalau tuan pandang, umat tuan akan ramai ikut Yahudi. Masya Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan Nabi tak pandang pun ada di kalangan umat ini, Allahu Akbar, amat menyedihkan, kehidupan seperti kehidupan Yahudi. Bahkan berbangga dengan kehidupan yang begitu rosak, kehidupan Yahudi. Seharusnya kita umat Nabi SAW berbangga mengikuti Nabi SAW. Kita pelihara janggut tuan-tuan kerana ikut Nabi, bukan kerana nak ikut artis-artis barat, penyanyi-penyanyi di TV dan sebagainya. Tidak, nak ikut Rasulullah SAW. Amalkan sunnah kerana ikut Nabi, pakai celak kerana nak ikut Rasulullah, bukan nak ikut lain. Masya Allah. Kerana ikut lain tak ada kejayaan tuan. Hanya ikut Rasulullah SAW saja buat ada kejayaan. Jadi Nabi tak pandang tuan-tuan. Baik, Nabi teruskan perjalanan, menyuruh pula
pihak kiri dengan berkata, ya Muhammad, anzirni as'aluka. Hai Muhammad, nanti akan aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada ia menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya, apa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah seruan Nasrani. Adapun jikalau Tuan hamba jawab, nescaya banyak umat Tuan akan menjadi Nasrani. Bayangkan tuan-tuan. Ada pula seruan belah kiri, rupanya itu Nasrani. Nabi SAW tak pandang, Masya Allah. Kalau pandang, ramailah kata Jibril, umat Tuan akan ikut Nasrani. Tapi tuan-tuan yang mulia, walaupun Nabi tak pandang, masih ada lagi di kalangan umat ini yang ikut Nasrani, bahkan bangga ikut Nasrani. Ikut orang Barat. Bahkan hati bercita-cita jadi macam Barat. Nampak orang-orang Barat inilah orang paling berjaya. Hakikatnya tuan-tuan, yang berjaya hanyalah yang ikut Nabi SAW dan para sahabat. Mereka lah orang yang telah berjaya. Kerana apa tuan-tuan yang mulia, kejayaan yang sebenar bukan di dunia ini. Kejayaan yang sebenar ialah kejayaan akhirat. Sebab itu kalau kita bicara tentang masa depan, ada orang kata, saya ni tuan-tuan belajar ni untuk senang di masa depan. Kalau sebut perkataan masa depan tuan-tuan, ramai orang faham masa depan ni usia tua. Tuan-tuan kena faham, tak semua orang dapat merasai usia tua. Ada orang umur 30 dah meninggal, umur 40 dah meninggal, tak dapat rasa usia tua, tak sempat rasa ada cucu, tak sempat rasa pencen pun. Jadi masa depan yang sebenar bukan usia tua, masa depan yang sebenar adalah akhirat, tuan-tuan. Maka kejayaan yang sebenar ialah ikut Rasulullah dan para sahabat. Dan berjalan Nabi SAW tiba-tiba dengan satu perempuan hal keadaannya, membukakan dua lengannya dan adalah atasnya daripada tiap-tiap perhiasan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyeru ia dengan berkata, ya Muhammad, anzirni as'aluka. Hai Muhammad, nanti akan aku berkehendak bertanya akan dikau. Maka tiada berpaling Nabi SAW kepadanya. Maka sabdanya, apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya, inilah dunia. Dunia, tuan-tuan. Adapun, jikalau Tuan hamba jawab akan dia, nescaya memilih oleh umat Tuan hamba akan dunia, melebihi akhirat. Tuan-tuan bayang. Jibril kata, perempuan yang datang tu, Masya Allah, dengan penuh perhiasan, itu adalah dunia, Masya Allah. Kalau Tuan sahut, maka umat Tuan ni akan jadi orang cinta dunia, sayang dunia, Masya Allah. Akan jadi hamba dunia, akan lebihkan dunia lebih pada akhirat. Akan melupakan kehidupan yang sebenar, kehidupan akhirat. Tapi tuan-tuan, dalam keadaan Nabi tak pandang pun, masih ada umat yang hari ini cinta pada dunia. Termasuk saya dalam cakap. Masih lagi menebar cinta dunia. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Nabi SAW jawab, Masya Allah. Pasti dan pasti lebih ramai lagi, tuan-tuan. Ini pun Masya Allah. Dalam keadaan macam ni pun Masya Allah kan. Allah Ta'ala uji yang ini umat ni dengan cinta dunia. Ya Allah, minta Allah Ta'ala jauhkan. Kerana apa tuan-tuan? Dunia ni, Allah Ta'ala cipta dia. Setelah Allah Ta'ala ciptakan, Allah meletakkan sifat dunia dengan sifat sementara. Apa-apa sahaja yang kita lihat dalam dunia, tuan-tuan yang mulia, bersifat sementara. Isteri yang tuan-tuan ada, bersifat sementara. Anak yang kita ada, bersifat sementara. Rumah yang kita ada, bersifat sementara. Kereta yang kita ada, bersifat sementara. Bahkan tuan-tuan, pangkat, segala rupa yang kita ada ni, hinggakan matahari yang kita lihat, tiap-tiap hari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, itu juga bersifat sementara. Satu saat nanti Allah Ta'ala akan binasakan matahari itu, tuan-tuan, bila sampai masanya. Sangat malang dan rugi, tuan-tuan, kalau kita mencintai dunia yang sementara. Mencintai dunia yang Allah Ta'ala akan binasakan ini. Maka, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan yang mendengar, alihkanlah cinta hati kita daripada mencintai dunia yang sementara kepada mencintai akhirat yang selama-lamanya. Yang kalau muda takkan tua-tua lagi dah, tuan-tuan. Yang kalau sihat takkan sakit-sakit lagi dah. Dan kalau kaya di akhirat ni takkan miskin-miskin lagi dah. Bahagia selama-lamanya di syurga. Baik, seterusnya Nabi SAW meneruskan perjalanan. Tiba-tiba terdapat akan satu orang yang tua duduk jauh daripada jalan, menyeru dengan katanya, Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Halumma ya Muhammad. Maka Jibril berkata, berjalan hai Muhammad.
Maka sabdanya, siapa orang tua ini? Maka katanya, inilah aduwallah, iaitu iblis laknatullah. Ni tuan-tuan. Kemudian datang seruan pula untuk Nabi SAW datang dekat dia. Rupanya Jibril kata itulah iblis. Iblis pun seru Nabi SAW. Masya Allah. Kemudian maka berjalan ia, tiba-tiba terdapat satu perempuan yang tua di tepi jalan. Maka berkata ia, ya Muhammad, anzirni as'aluka. Hai Muhammad, nanti olehmu akan daku, aku hendak bertanya akan dikau. Maka sabdanya, apa perempuan ini ya Jibril? Maka katanya, inilah umur dunia, tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini jua. Tadi nampak perempuan dengan perhiasan, Nabi tak sahut itu dunia. Sekarang ni satu orang perempuan tua, panggil Nabi, Nabi tak sahut juga. Rupanya perempuan tua yang dah begitu kerepot, Masya Allah, dicampur dengan kisah tadi, dihias pula dengan kecantikan. Inilah umur dunia, dah tua sangat dah, Masya Allah, tapi dihias dengan kecantikan, nampak macam dunia ni hebat. Sehingga ada yang bercita-cita untuk hidup selama-lamanya dalam dunia. Hakikatnya tuan-tuan, dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat yang kita akan tinggalkan tuan-tuan. Sementara, tempat untuk kita buat persiapan saja. Baik. Kemudian maka berjalanlah ia hingga sampai ke pada Madinah Baitul Maqdis. Masuklah Nabi SAW pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Turunlah ia daripada burak, maka mengambil Jibril akan burak, menuntun akan dia hingga sampai kepada sakhrah, satu batu yang terhampar. Maka dicucukkan dia dengan tangannya, maka tebuk batu itu dan ditambatnya akan burak. Maka masuk Nabi SAW dan Jibril ke dalam masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Kemudian maka semayanglah ia dan Jibril 2 rakaat tahiyatul masjid. Tatkala selesai keduanya, tiada ada berhenti, melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh masjid. Maka mengenal Nabi SAW akan segala Nabi dan lainnya, antara yang berdiri rokok dan sujudnya. Kemudian maka Jibril azan dan iqamat pula, maka berdiri sekalian mereka itu menanti akan siapa yang menjadi imam. Maka mengambil Jibril akan tangan Nabi SAW, maka didahulukan dia pada mihrab. Maka sembayanglah ia dengan segala manusia itu 2 rakaat. Masya Allah. Baik. Ini tuan-tuan kisah Isra. Telah kita ceritakan tadi, Masya Allah. Nabi SAW sampai, kemudian Jibril tambat. Ditambat burak tadi, masjid tu tapak tu sekarang dia buat masjid burak, nama masjid tu. Turun bawah tanah sikit. Sebab itu tuan-tuan yang ada peluang ada rezeki lebih, pergilah ke Aqsa. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, la tushaddur rihal, jangan susah payah. Illa li salatil masjid, melainkan untuk 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, masya-Allah. Masjidil Haram, Masjid Aqsa, wa Masjidi Haza, masjid ini itu Masjid Nabawi. Insya-Allah kita niat tuan-tuan untuk pergi, masya-Allah. Walaupun berbagai orang kata pendapat, kata ni tak boleh, tu boleh dan sebagainya. Namun tuan-tuan yang mulia, sebagian besar ulama menekankan untuk kita pergi menziarahi Aqsa. Sebagian mengatakan bahawa la tushaddur rihal, jangan susah payah tu, termasuklah susah payah itu dengan kena buat visa, mohon dan sebagainya. Nak masuk Aqsa ni kena mohon visa 2 bulan sebelum tuan-tuan. Dan paling best sekali tuan-tuan kalau nak pergi Aqsa ni, saya cadangkan pergi waktu ketika Isra' Mi'raj. Tahun ni sepatutnya kami satu jemaah pergi untuk trip 33 orang, tapi tak kesampaian, tak ada rezeki, takdir Allah Ta'ala mendahului, maka tak ada rezeki nak pergi, mungkin akan ditundakan masanya. Cuma nak beritahu tuan-tuan, waktu yang paling sesuai pergi ke Aqsa ni Isra' Mi'raj, sebab orang Yahudi, askar-askar dia semua ni sangat menghormati hari Isra' Mi'raj ni, orang dia hormat orang Islam. Kalau tuan-tuan pergi di masjid di Hebron tu, Masjid Khalilur Rahman, Masjid Nabi Ibrahim, nak ziarah makam Nabi Ibrahim tu, dikosongkan untuk orang Yahudi, tak ada. Tak ada Yahudi. Hari Isra' Mi'raj orang Islam saja ziarah, dan kita boleh masuk tempat lawatan, tempat yang Yahudi boleh masuk. Sebab hari biasa dia akan buat 2 sekatan. Orang Islam tak boleh ziarah Nabi Yusuf. Adalah beberapa Nabi tak boleh ziarah. Tapi hari Isra' Mi'raj semua kita boleh ziarah. Orang Yahudi, orang Kristian duduk bawah ya tuan-tuan. Dan dia punya penjagaan dia waktu Isra' Mi'raj ni luar biasa. Jadi kalau nak pergi, pergilah Isra' Mi'raj, masya-Allah. Baik. Kita sambung tuan-tuan. Sekarang kita masuk bab Mi'raj dululah, insya-Allah. Kita masuk bab Mi'raj.
Kemudian didatangkan dengan Mi'raj. Mi'raj ni ulama sebut macam tangga. Iaitu tangga yang sangat eloknya, tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Allah baginya beberapa anak tangga, satu daripada emas dan satu daripada perak, iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah, dan pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula, iaitu beberapa malaikat. Jadi Mi'raj ni tangga, tuan-tuan. Tangga yang mana satu tingkat, satu tangga emas, satu tangga perak, satu tangga emas, satu tangga perak. Di tepi itu dihiasi dengan mutiara, masya-Allah, yang begitu bergemerlapan. Bayangkan tuan-tuan, betapa indahnya tangga Mi'raj ni. Dihiasi dengan permata. Malaikat jaga kiri dan kanan. Allahu akbar. Wallahu alam. Allah Ta'ala saja maha mengetahui macam mana cantiknya tangga tu, masya-Allah. Tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu 500 tahun, seperti antara langit dan bumi. Dan satu langit kepada satu langit yang di atas 500 tahun juga. Maka tangga yang pertama daripada Sakhra diangkat kepada langit yang pertama, maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua, diangkatkan dia hingga langit yang ketiga. Demikianlah tebal-tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun. Ni tuan-tuan. Setengah pandang kata 500 tahun itu membawa maksud 500 tahun perjalanan, masya-Allah. Nak cerita tingginya, masya-Allah. Daripada bumi ni nak naik ke langit yang pertama 500 tahun, masya-Allah. Langit pertama naik langit kedua 500 tahun. Jadi Mi'raj ni, tangga ni dia bertingkat, masya-Allah. Demikian pula maka mendirikan tangga itu Jibril, maka naiklah ia serta Jibril alaihissalatu wassalam atas tangga yang pertama, maka terangkatlah naik, maka mengikut pula Sakhra. Maka berkata Jibril alaihissalatu wassalam, berhenti olehmu, maka berhentilah ia. Demikian tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil, maka melihat ia akan batu itu, maka terkejut lalu gugur anaknya dalam perut, maka dibina di bawahnya supaya jangan terkejut orang yang melalui di bawahnya. Baik, ini tentang Qubatus Sakhra, masjid yang warna kuning tu, Masjid Sakhra tu kan. Okey, Masjid Sakhra itu ada orang kata ini bukan Masjid Al-Aqsa. Baik, tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ni, baik. Dalam Masjid Al-Aqsa dia ada beberapa masjid. Masjid Al-Aqsa ni luas, macam Masjid Al-Haram, dia luas. Dalam Masjid Al-Haram tu adanya Baitullah. Jadi dalam Masjid Al-Aqsa dia luas, pekarangan tu luas, masya-Allah. Dalam tu ada Masjid Omar, dalam tu ada Masjid Burak, dalam tu ada banyak masjid. Masjid Kibli, masjid yang berkubah hitam. Ada orang kata, yang tu Masjid Al-Aqsa, masjid berkubah hitam. Tidak. Yang tu Masjid Kibli. Yang warna kuning tu Masjid Sakhra. Dalam tu ada Qubatus Sakhra, ada batu yang terapung tu, masya-Allah. Jadi Masjid Al-Aqsa ni luas. Nak tahu, pergilah. Jangan dengar cerita orang. Kita pergi, insya-Allah. Baik, kita azam nak pergi. Tuan-tuan yang mulia, saya pun mungkin di kalangan tuan-tuan dia terfikir, saya tak ada duit ustaz, macam mana nak pergi. Baik, saya pun sama macam tuan-tuan. Dulu pun saya fikir yang sama. Saya tak ada duit, tapi saya teringat satu orang, Maulana Abdul Azim, ulama besar Pakistan. Dia telah doa. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak pergi satu tempat, kita doa, ya Allah, hantar rezeki saya ke Aqsa. Nak pergi Mekah, Madinah tiap-tiap tahun, doalah, ya Allah, hantarlah rezeki saya ke Mekah, Madinah tiap-tiap tahun, ya Allah, agar kami dapat menziarahi Mekah dan Madinah, masya-Allah. Doa. Allah Ta'ala akan sampaikan kita, tuan-tuan. Bila rezeki kita dah ada, kita akan sampai. Rezeki dengan dua cara, tuan-tuan, akan sampai pada kita. Sama ada kita pergi dekat dia ataupun dia datang kat kita. Jadi tuan-tuan, kita doa supaya Allah Ta'ala sampaikan kita. Yang sampaikan kita ialah Allah. Ada orang duit lagi banyak daripada kita, tapi tak pernah sampai pun ke Mekah, tak pernah sampai pun ke Madinah, tak pernah sampai pun ke Aqsa. Jadi kita niat supaya Allah Ta'ala sampaikan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, hantar rezeki saya ke sana. Jadi yang disebutkan tadi itu ialah Masjid Sakhra, masjid yang berkubah warna kuning tu, warna emas. Baik, seterusnya, maka antara langit dunia itu, langit dunia ini satu laut yang mafuf, yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah, maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitiknya jua. Naiklah keduanya itu hingga sampai ke langit dunia pada pintu yang dinamakan Babul Hafzah. Pintu langit pertama dunia ni, tuan-tuan, namanya, pintu langit ni namanya Babul Hafzah, langit dunia. Dan yang menunggu dia malaikat
Namanya Ismail tiada naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah, melainkan hari wafat Nabi SAW juga, dan Allah sertanya 70,000 malaikat di bawahnya, yakni menjadi khadamnya. Di pintu Babul Khawzah ni ada malaikat yang jaga situ, tak pernah turun ke bumi melainkan pada hari wafatnya Nabi SAW. Bahawasanya dalam langit dunia itu dijadikan daripada mauj yang makfuf, yakni daripada ombak yang tertegah. Alah ia terlebih putih daripada laban, ini susu, dan nyata hijau itu daripada hijaunya bukit Qaf, kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau, dan langit yang kedua daripada batu yang putih, dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi, dan langit yang keempat dijadikan daripada tembaga, dan langit yang kelima dijadikan daripada perak, langit yang keenam dijadikan daripada emas, langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut yang berwarna merah. Adapun kursi itu maka dijadikan daripada yakut yang berwarna merah, dan arash dijadikan daripada yakut yang berwarna hijau. Baik. Kata Ka'ab al-Ahbar telah menjadikan Allah SWT arash daripada jauhar yang hijau, baginya 1,000 dan 600,000 kepala, dan tiap-tiap satu kepala 1,000 dan 600,000 mukanya, dan tiap-tiap satu mukanya itu 1,000 dan 600,000 lidahnya, dan tiap-tiap satu lidah 1,000 dan 600,000 lugah, dan satu lugah itu mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa taala dengan berlain-lainan bangsanya, yakni dengan berlainan dengan caranya, masya-Allah. Baik. Sekarang tuan-tuan, kita masuk pula pada kisah tentang langit ni. Maka Jibril menuntut buka. Maka ia berkata, menunggu pintu langit dunia itu, siapa ini? Maka sahut ia, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Katanya Muhammad. Katanya telah dibangkitkan padanya. Maka sahut Jibril, telah dibangkit kepadanya. Maka dibukakan. Maka katanya, marhaban wa ahlan hayahullah min akhin wa min khalifah, ni'mal akhu wa ni'mal maji'u ja'. Telah engkau dapat keluasan dan engkau lah ahlinya, telah memanjangkan Allah SWT daripada saudara dan daripada khalifah Allah SWT. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu datangnya. Baik. Tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah. Nak mudah faham di sini, kata ulama, langit ni tuan-tuan, masya-Allah, tertutup rapat sehingga kan malaikat yang jaga pintu langit itu tanya di sebalik langit itu, di sebalik pintu itu, siapa dia? Maksudnya tak nampak, tuan. Kita tengok langit ni langit dunia. Tapi langit yang di atas yang kita tak nampak ni, masya-Allah, dia lapisan dia, pintu dia tu, sehingga malaikat yang jaga pintu tu tanya, siapa kamu? Walhal di balik itu ialah Jibril dan Nabi SAW. Sehingga riwayat mengatakan bahawa Jibril menjawab, aku Jibril. Siapa bersama kamu? Bersama aku ialah Muhammad. Kata malaikat penjaga pintu langit pertama itu, tidaklah kami diperintahkan untuk membuka pintu ini melainkan kepada dia, yakni Muhammad SAW. Dia menyambut Nabi SAW. Maka masuklah keduanya, maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya itu Nabi Adam SAW, seperti kelakuan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilentangkan atasnya segala arwah zuriatnya. Maka melihatnya zuriatnya yang mukmin, maka ia berkata, inilah roh yang baik dan nafsu yang baik dijadikan akan dia pada Aliyin. Dan melihat akan roh zuriatnya yang kafir, maka katanya inilah roh yang jahat dan nafsu yang jahat dijadikan ia pada Sijin. Baik. Nabi SAW kata ulama, naik langit pertama tu, masuk-masuk di langit pertama itu ada satu orang lelaki yang tubuhnya besar, tuan-tuan. Dadanya masya-Allah besar, 10 depa setengah pandangan kata. Dia pusing belah kanan, dia gembira. Pusing belah kiri, dia sedih. Pusing belah kanan, gembira. Pusing belah kiri, sedih, masya-Allah. Maka tuan-tuan, ditanya, wahai Jibril, siapakah dia? Telah dijawab, itulah dia Nabi Adam AS. Kenapa pusing belah kanan gembira? Melihatkan anak-anak cucunya yang beriman, yang rohnya ditempatkan di Aliyin. Tuan-tuan, orang yang beriman, rohnya diletakkan di Aliyin. Sebab itu kita minta supaya roh-roh kita, atuk nenek kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, orang tua-tua kita, ditempatkan di Aliyin. Dan bila pusing belah kiri, Nabi Adam ni muka ni duka cita, sedih.
Kenapa? Rupanya itu adalah tempat roh-roh anak cucunya yang tidak beriman. Ditempatkan di Sijin. Sijin ni tempat roh-roh orang kafir, orang tak beriman dikumpulkan. Wa'azubillah. Kita minta jauh supaya Allah Ta'ala selamatkan roh kita daripada ditempatkan di Sijin. Orang yang beriman rohnya dibawa ke Aliyin, dibalut dengan kasturi, kafan daripada syurga, masya-Allah, yang berbau kasturi. Baik, seterusnya. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia, dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum, dan pada pihak kirinya beberapa manusia, dan ada padanya satu pintu yang besar keluarnya bau yang busuk. Maka melihat akan dia kanan tertawa dan ia suka, dan apabila melihat kirinya duka cita ia menangis. Memberi salam Nabi SAW, maka menjawab salam. Kemudian ia berkata, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Telah datang, selamat datang, marhaban ni selamat datang, telah dapat keluasan dengan anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Nabi Adam panggil Nabi SAW ni anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Masya Allah. Sabda Nabi SAW, hai Jibril, apa laki-laki ini dan apa manusia yang banyak-banyak? Ini seperti yang diceritakan tadi lah. Baik. Maka naiklah Nabi SAW dan Jibril ke langit yang kedua, maka telah terdahulu bahawasanya Allah ia terdapat batu putih. Telah ceritakan tadi kan, langit kedua ni dicerita daripada batu putih. Menuntut buka akan Jibril, maka berkata yang menunggu pintu itu, siapa ini? Maka kata Jibril, katanya, dan siapa serta kamu? Jibril jawab, saya Jibril. Siapa yang berserta dengan kamu? Siapa yang berserta dengan kamu? Maka katanya Muhammad, katanya telah dibangkitkan kepadanya, katanya bahkan, maka dibukakan. Maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuh, dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya, iaitu Isa alaihi salam dan Yahya anak Zakaria alaihi salam. Hal keadaannya menyerupa salah seorang bagi taulannya pada pakaiannya dan rambutnya, dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya, dan tiba-tiba ada Isa, bulat tubuhnya, lagi sederhana dan warnanya tubuhnya antara merah dan putih, dan terhurur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas. Ni tuan-tuan. Langit kedua ni terdapat dua nabi yang Nabi SAW nampak, iaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Dua nabi ni, masya-Allah. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ni Nabi gambarkan begitu handsome. Kulitnya putih-putih merah, masya-Allah. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok, ada yang padri petikaikan tu kan. Dia kata Jesus ni dekat Afrika warna hitam, dekat apa belah Indonesia warna macam kulit orang Melayu, dekat Jepun muka macam Cina, mata sepet. Hakikatnya telah dinyatakan bahawa Nabi Isa AS kulitnya putih, putih-putih merah, rambutnya masya-Allah seperti orang baru lepas mandi, maksudnya nampak elok, nampak tubuhnya sasa, badannya elok, masya-Allah, rambutnya masih basah kan. Orang kalau rambut berminyak ni basah nampak cantik, masya-Allah, handsome. Maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya, maka menjawab keduanya akan salam dan berkata keduanya, marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudara kami, telah dapat tempat yang luas bagi saudara yang saleh dan nabi yang saleh, dan mendoa keduanya dengan kebajikan. Kemudian maka naiklah pula keduanya kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi. Telah disebutkan tadi langit ketiga ni dicipta daripada besi. Maka menuntut buka Jibril, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua, demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuh, maka dibukakan, maka masuklah ia, tiba-tiba didapati Nabi Yusuf alaihi salam serta beberapa daripada kaumnya. Yang kata ulama, Nabi SAW melihat Nabi Allah Yusuf AS ni, Nabi SAW tengok Nabi Yusuf ni Nabi yang handsome, masya-Allah. Cuma tuan-tuan kena tahu, kehandsomean Nabi SAW Allah melebihi manusia-manusia yang lain. Seakan-akan kita nak bagi contoh, kalau handsome tu bulat kan, handsome tu bulat, separuh tu handsome Nabi Muhammad, separuh lagi dibahagikan dua pula, iaitu handsome Nabi Yusuf dan handsome semua manusia yang handsome, tuan-tuan. Sebab itu kata ulama, Sayyidina Aisyah kata, orang tengok
Siti Zulaikha, orang tengok Nabi Yusuf, Siti Zulaikha dan kawan-kawan dia terhiris jari. Tapi kalau mereka tengok Nabi SAW, terhiris-hiris hati mereka. Nak tunjukkan handsome-nya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga saya dan tuan-tuan dapat bertemu dengan baginda di kehidupan akhirat, dapat menatap wajah Nabi, mengucup tangan Nabi SAW, dapat minum di tapak tangan Nabi, dapat syafaat Nabi, dapat dakap Nabi SAW, dapat ucap terima kasih kepada Nabi atas korban Nabi untuk kita kenal siapa dia Allah. Baik. Maka telah berkata Nabi Yusuf, marhaban bi akhi salih wa Nabi salih, sama macam Nabi Isa dan Nabi Yahya sebut tadi. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh, dan mendoa ia akan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala manusia. Maka sabdanya ya Jibril, siapa ini? Maka dijawab, inilah saudara kamu, iaitu Nabi Yusuf, seperti telah diceritakan tadi. Kemudian naik pula Nabi SAW ke langit yang keempat, yang dahulu telah diceritakan. Langit keempat ni dibuat daripada tembaga, Masya Allah. Menuntut buka akan Jibril, maka dikatanya seperti dahulu jua, maka dibukanya, maka masuklah keduanya. Maka tiba-tiba didapati Nabi Idris. Sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi, maka memberi salam Nabi SAW atasnya. Maka dia pun menjawab salam, marhaban bi akhi salih wa Nabi salih, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Allah Nabi Idris itu hidup berjumpa dengan Nabi dengan roh dan jasad, tiada ia mati pada tiup sangkakala, kemudian kerana ia sudah mati dahulu dikembalikan hidup pula. Kan Nabi Idris ni kisah dia tuan-tuan, macam mana kisah dia? Nabi Idris ni kan dia baik dengan malaikat maut, Israel alaihi salatu wassalam. Jadi diminta untuk dimatikan, nak rasa mati macam mana, kemudian dihidupkan semula, kemudian dapat tengok neraka, kemudian dapat tengok syurga. Nabi Idris tak keluar daripada syurga. Ni kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisahnya panjang lah, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Jadi Nabi Idris ni, Nabi SAW jumpa dengan jasad yang sempurna, dengan roh, Masya Allah. Baik. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW naik pula langit yang kelima, yang terdahulu telah diceritakan. Langit kelima ni dibuat daripada perak. Maka Jibril telah minta untuk buka seperti yang sebelum ni. Maka dibukalah pintu langit yang kelima. Maksudnya tiap-tiap langit ni tuan-tuan ada penjaganya dan ada lapis dia. Dan malaikat yang jaga tu tak nampak di balik lapis tu. Apa yang berlaku di balik pintu tu, di balik lapis. Masya Allah. Baik. Dan di sana Nabi Harun, keduanya masuk, dan tiba-tiba di dalamnya terdapatnya Nabi Harun, dan adalah setengah janggutnya putih dan setengah lagi hitam. Nabi Harun ni janggutnya setengah putih, setengah hitam. Baik. Bahawasanya hampir sampai kepadanya pusatnya dan daripada panjangnya dan kelilingnya beberapa kaum Bani Israel. Janggutnya panjang, Masya Allah, sampai kat pusat. Panjang janggut Nabi Harun AS. Sebab itu dalam Quran kita baca, ada kisah Nabi Musa tarik janggut Nabi Harun. La ta'khudh bilihyati wala bira'sih. Jangan tarik janggutku. Ni dalil yang kuat. Para Nabi ni ada janggut, tuan. Baik. Dan ia menceritakan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Tatkala memberi salam Nabi SAW atasnya, maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya, siapa ini Jibril? Maka dia jawab, inilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya. Nabi Harun alaihi salam ni tuan, Nabi yang diutus oleh Bani Israel. Lemah lembut, Masya Allah. Nabi Musa, Bani Israel juga. Nabi Musa ni tegas. Jadi dakwah ni, ada orang sesuai dakwah dengan tegas, ada orang dakwah sesuai dengan lemah lembut, Masya Allah. Ada waktu tegas, ada waktu lemah lembut, Masya Allah. Dakwah dengan hikmah, mengikut kesesuaian, tuan-tuan. Masya Allah. Kesesuaian, bukan kesesuaian kita. Kesesuaian orang yang kita dakwah tu, orang yang kita jumpa, Masya Allah. Jangan kita jos ni memanjang. Semua orang kita nak pancung, semua orang kita nak sembelih. Semua orang tak betul, tak boleh. Tengok kita punya keadaan tu, percakapan kita kena sesuaikan dengan siapa kita bercakap. Dengan orang kampung, dengan orang bandar, dengan orang terpelajar. Sesuaikan percakapan dakwah kita tu. Apa yang kita nak tashkilkan, kita nak ajak dia kepada apa. Orang yang dah semayang berjemaah, kita nak tashkil semayang berjemaah apa pula? Kita tashkil dia kepada menghidupkan masjid. Amalan 24 jam, menghidupkan, makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Orang yang tak pergi masjid, tashkil ke masjid, Masya Allah. Kita target ada tashkil kita tu, nak bawa dia ke mana, Masya Allah. Orang yang tak amal sunnah, tashkil pada sunnah, pada amal sunnah, Masya Allah. Orang yang tak suka majlis ilmu, tashkil pada majlis ilmu. Tashkil kita nak bawa ke mana. Orang yang tak pernah keluar jalan Allah, kita tashkil dia bawa keluar jalan Allah. Jadi kita punya
taskil tu dengan hikmah. Kita nak bawa dia kepada mana? Orang tak tutup aurat, kita cuba pujuk dia, rayu dia untuk ditutup aurat. Dah sempurna aurat dia, taskil dia amal pakaian sunnah pula. Masya Allah. Baik. Setelahnya dia naik, kemudiannya maka naiklah pula keduanya kepada langit yang keenam. Dah naik ke enam, tuan. Dan langit naik ke langit ke-6. Seperti telah disebutkan dulu, langit ke-6 dia buat daripada emas. Maka menuntutlah buka Jibril, maka dikatakan seperti dahulu jua, maka dibukanya, maka melihat Nabi SAW dalamnya terdapat beberapa anbiya pada pihak kanan jalan dan kirinya, maka jadilah berjalan Nabi SAW dengan satu Nabi kepada satu Nabi dan seorang sendirinya dan satu yang lain beberapa kaum, serta demikianlah didapatinya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak, maka sabda Nabi SAW, siapa ini Jibril? Maka katanya, inilah dia Musa dan sertanya segala kaumnya, dan tetapi angkat kepala Tuan, maka mengangkat Nabi SAW akan kepalanya, maka tiba-tiba didapatnya akan kain hitam yang amat banyak, sesungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya, inilah umat Tuan hamba, dan lain daripada ini 70,000 masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisap, dan lagi aku pinta tambah, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya 70,000 yang lain pula. Masya Allah. Nabi naik langit yang ke-6, terdapatnya Nabi Musa dan pengikut. Nabi Musa ni tuan-tuan, wajahnya sedikit bengis, garang. Kulit dia sedikit hitam, gelap sikit. Nabi Musa ni dia orang apa? Dia orang ni mukanya garang. Masya Allah. Dan ketika itu juga Nabi SAW ditunjukkan umat Nabi SAW 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisap. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah golongkan kita di kalangan mereka. Nabi minta tambah. Sayangnya Nabi pada kita tuan-tuan, Nabi minta tambah umat Nabi masuk syurga tanpa hisap. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Maka tatkala lalu Nabi SAW daripadanya, maka tiba-tiba didapatkan dengan Nabi Musa itu seorang lelaki yang merah kulitnya, lagi tinggi, banyak bulunya, lagi berdiri bulunya, sekiranya kalau dipakai dua baju nescaya terasa keluarnya. Maka tatkala hampir Nabi SAW memberi salam, maka menjawab ia akan salam, marhaban bi akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai saudaraku yang saleh, Nabi yang saleh. Mendoakannya akan kebajikan, maka berkata ia telah menyangka oleh manusia itu Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ini, yakni daripada Muhammad SAW. Tetapi ia terlebih mulia atas Allah Subhanahu Wa Taala daripada aku, maka aku Nabi. Maka lalu Nabi SAW akan dia, maka menangis Nabi Musa. Maka dia kata orang baginya, apa yang menangiskan Tuhan hamba? Maka sabdanya, menangis akan daku barang yang meluputkan akan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku, dan tiada yang beriman melainkan sedikit jua, dan adalah anak ini dibangkitkan kemudian daripada masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Dan yang menyangka Bani Israel bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah daripada segala anak Adam, dan ini satu laki-laki daripada anak Adam kemudian daripadaku, ia dalam dunia dan aku pada akhirat, dan ikutannya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku. Maka jikalau Allah ia kemuliaannya pada dirinya, tiada yang mengikut akan dia, tiada aku hiraukan, dan tetapi mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku. Masya Allah. Baik. Jadi Nabi Musa AS bagi tahu bahawa inilah manusia yang paling mulia, itu Nabi SAW. Kerana Bani Israel menyangka Nabi Musa lah manusia yang paling mulia, anak Adam yang paling mulia Nabi Musa. Nabi Musa kata tidak, inilah manusia yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi lalu di depan, Nabi Musa telah menjawab salam tadi. Kemudiannya Nabi Musa menangis. Kenapa menangis? Ditanya. Kerana Nabi Musa kata umat Nabi ini lebih ramai daripada umat Nabi Musa masuk syurga. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Sebab itu tuan-tuan, untuk merealisasikan perkara ini, Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Nabi SAW, menjadi umat da'i, menyambung perjuangan Nabi untuk bawa umat Nabi ni ramai-ramai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Ta'ala terima kita tuan-tuan. Terima kita dan orang yang kita ajak kepada Allah, kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan ditempatkan bersama Nabi di akhirat. Masya-Allah. Berbangga Nabi di akhirat dengan umatnya yang ramai. Bersama Nabi masuk syurga, mudah-mudahan. Allahumma amin. Baik, kemudiannya maka naiklah keduanya kepada langit yang ketujuh. Iaitu telah terdahulu dinyatakan bahawa langit ketujuh dibuat daripada yakut yang berwarna merah. Menuntut buka Jibril, maka dikatakannya seperti dahulu jua. Maka tak kala dibukanya, maka masuklah keduanya. Maka tiba-tiba bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, yang dalam keadaan bersandar ia belakangnya
kepada Baitul Ma'mur dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi SAW atasnya, maka menjawab ia akan salam Nabi dan berkata, marhaban bi ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Masya-Allah. Langit ketujuh terdapat Nabi Ibrahim AS bersandar dekat tepi Baitul Ma'mur. Masya-Allah. Baitul Ma'mur ni tempat tawaf para malaikat, macam Baitullah lah. Sebab itu ulama kata Baitullah ni, Kaabah ni ialah replika bagi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni masya-Allah tempat tawaf para malaikat. Sekali malaikat masuk 70,000 takkan keluar sampai kiamat. Terus tawaf, masya-Allah. Tuan-tuan, Baitullah kita masuk 7 kali je, kemudian kita keluar. Sebab itu Syekh saya kata, saya pelik dengan orang-orang Asia, dia tawaf dekat Baitullah 7 kali. Tawaf kat kedai 70 kali. Subhanallah, beli jubah, beli gelang, beli kurma kan. Macam-macam. Beli mainan untuk cucu, subhanallah. 70 kali. Jadi tuan-tuan, hari ni Masjidil Haram, masya-Allah, kan tak ada orang tawaf. Minggu lepas lah kata tak salah, tak ada orang tawaf. Ditutup sebentar untuk perkara wabak ni kan. Baik. Ada orang kata bila Kaabah tak ada orang tawaf. Satu orang syekh di Saudi kata apa? Di sini adalah perkara yang Allah nak tunjukkan pada dunia, pada orang bukan Islam, pada non-Muslim, bahawa orang Islam bukan sembah Baitullah, bukan sembah Kaabah, sembah Allah. Tak boleh masuk Masjidil Haram pun kita tetap sembahyang. Kerana kita menghala ke arah Baitullah ini bukan sembah Kaabah, tapi atas menunaikan perintah Allah. Allah yang perintah kita menghala ke arah kiblat Baitullah. Jadi kita ikutlah. Jadi orang non-Muslim nampak sekarang, kita ni bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh. Ke mana saja kita menghadapkan di sana kita menghala kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Seterusnya apa dia? Dan mendoakan ia bagi kebajikan, kemudian berkata, hai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan Tuhan engkau pada malam ini, dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir umat dan terlebih dhaif umat. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada Tuhanmu pada umat kamu, maka perbuat. Kemudian maka bersabdalah pula ia, ya Muhammad, suruh umatmu memperbanyakkan bertanam dalam syurga, maka bahawasanya tanahnya sangat baik lagi luas. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS beritahu umat ni, umat akhir zaman ni umat yang lemah, minta pada Allah SWT keampunan. Minta supaya Allah SWT kesiankan umat ni tuan-tuan. Umat yang lemah. Sebab itu tuan-tuan, kita buat dakwah, masya-Allah, kadang-kadang kena tohmah dan sebagainya. Nabi SAW sendiri telah dapat laporan daripada Nabi Ibrahim bahawa umat ini, umat akhir zaman ni umat yang lemah, masya-Allah. Umat yang lemah. Dia tak faham. Kalau dia faham, pasti dia takkan tohmah orang yang buat dakwah. Tuan-tuan, ayuh rahmati lagi dikasih Allah, Nabi Ibrahim suruh pesan. Pesan apa tuan-tuan? Pesan kepada umat supaya banyakkan tanaman dalam syurga, sebab tanah syurga ni subur. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW bertanya, apa tanaman syurga itu? Maka dijawab, maka sabdanya, la hawla wa la quwata illa billah. Ini tuan, la hawla wa la quwata illa billah. Ini tanaman syurga, kita perlu banyakkan. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada keupayaan untuk selamat daripada terjerumus ke dalam maksiat kecuali dengan pemeliharaan Allah SWT, dan tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan melainkan apa yang Allah Ta'ala telah, kecuali dengan bantuannya. Dan pada tempat lain, khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu bahawa syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya, dan tanamannya itu dengan 5 kalimah, ditanamnya tiap-tiap satu kalimah bagi orang yang mengucapkan akan dia satu pohon kayu dalam syurga, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Nabi Ibrahim AS pesan suruh kita banyakkan tasbihat, masya-Allah. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum duduk sertanya adalah muka mereka itu semua berwarna kertas, dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain muka mereka itu berwarna putih tetapi berubah sedikit. Maka berdiri segala mereka itu yang berwarna berubah itu masuk ia pada satu sungai, maka mandi mereka itu dalamnya. Kemudian maka keluarlah ia, dan keluar ia daripada warnanya suatu yakni bersih ia sedikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain, maka mandi ia dalamnya, dan keluar ia daripadanya, maka bertambah bersih pula daripada dahulunya. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga, mandi di dalamnya, maka jadilah mereka itu seumpama taulannya, maka datang mereka itu duduk pada taulannya. Maka sabda Nabi SAW, siapa itu ya Jibril yang putih
muka mereka itu, dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu dan pada sungai ini. Maka katanya, adapun segala mereka yang putih muka mereka itu, iaitulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman mereka, iaitu dengan zalim, ini maksiat. Dan adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu itu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang saleh, dan yang lainnya kejahatannya, maka taubat ia maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan taubatnya. Adapun sungai ini, maka pertamanya afallah, keduanya ni'matullah, dan ketiganya adalah wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang bersih lagi suci. Kemudian dikatakan akan baginya, inilah tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi, dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih, dan satu lagi kain mereka itu kelabu. Kemudian maka masuk Nabi SAW akan Baitul Ma'mur, maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih di dindingnya, akan yang lain, iaitu yang di atasnya kain kelabu, dan mereka itu atas kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyang Nabi SAW dan sembahyang sertanya segala mukminin. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW diperlihatkan tentang keadaan orang yang mana wajahnya bersih. Masuk dalam sungai, bersih lagi, Masya Allah. Orang yang mana dalam kehidupan dunia, dia ada langgar perintah Allah SWT dan dia bertaubat pada Allah. Allah Ta'ala telah terima taubatnya itu dan dibersihkan di kehidupan akhirat. Masya Allah. Maksudnya, dosa yang kita buat akan dihisap di kehidupan akhirat, tapi atas taubat yang diterima oleh Allah. Sebab itu kena banyak taubat, banyak istighfar pada Allah. Menangis, mohon ampun, mohon taubat pada Allah. Sebab itu kata ulama, kita kena doa, nangis, mohon taubat atas dosa kita hingga keluar air mata, Masya Allah. Sebab orang yang kurang nangis taubat pada Allah ni akan menangis di akhirat, menyesal. Baik, maka tiba-tiba masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat tawaf para malaikat. Itu tiap-tiap hari 70,000 malaikat, dan tidak keluar lagi hingga hari kiamat. Seperti saya sebut tadi, 70,000 malaikat sekali tawaf, dan takkan keluar sampai kiamat. Dan bahawasanya Allah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga, dan berbetulan dengan Ka'batullah. Jikalau dijatuhkan daripada batu, nescaya jatuhlah di atas Ka'batullah. Baik, maksudnya Baitul Ma'mur ni betul-betul setentang dengan Kaabah. Sebab itu kata ulama, Kaabah ini replika Baitul Ma'mur. Bukan Baitul Ma'mur tu replika Kaabah. Kaabah tu replika Baitul Ma'mur. Sebiji. Lebih kurang. Setentang. Masya Allah. Dan terletak di bawah syurga. Baik. Seterusnya. Kemudian dibawa pula Nabi SAW berjana bekas. Yang tiga itu memilih ia akan Laban. Maka membenarkan Jibril dengan katanya, Tuhan hamba memilih akan asal kejadian bagi Tuhan hamba dan umat Tuhan hamba. Dibagi tiga bekas air. Nabi pilih susu, tuan-tuan. Masya Allah. Baik. Kemudian maka diangkatlah keduanya kepada Sidratul Muntaha, dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi, maka diterimanya daripadanya. Maka kepadanya kesudahan barang yang diturunkan daripada pihak atas, maka diambil daripada. Maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang, maka keluar daripada asal pohonnya itu 4 sungai. Suatu sungai daripadanya air tidak berubah, dan yang keduanya daripada laban, susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum. Dan yang keempat, sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Maka adalah naungan sekira-kira diperlari kuda pada bayang-bayangan itu 70 tahun. Tiada memutuskan dia, dan adalah buahnya seperti kerbah air, dan daunnya adalah seperti telinga gajah. Pada rupanya hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini. Ini tuan-tuan, sungai yang Allah sediakan di dalam syurga untuk umat ini, Masya Allah. Dan pada riwayat, daunnya menutup akan segala makhluk, dan tiap-tiap daun ada malaikat yang mengucapkan tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala berbalat-balat daripada pekerjaan Allah SWT yang turun barang yang berbalut-balut dan berubah-ubah dan berpaling-paling, maka jadi yakut dan zabarjat dan lain-lainnya keduanya, maka tidak kuasa seorang merupakan dan menghinggakan sifatnya daripada eloknya, dan Allah pada cawangannya, ini cabangnya beberapa belalang daripada emas. Nak cerita indahnya syurga ni tuan-tuan, daunnya ya Allah berubah-ubah warna. Dan setiap daun tu dijaga oleh malaikat yang bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tiba-tiba adalah pada asalnya 4 sungai.
Dua sungai tersembunyi dan dua sungai nyata. Sabda Nabi SAW, apa sungai ini wahai Jibril? Maka katanya, adapun dua sungai yang tersembunyi itu, iaitu ialah sungai di dalam syurga, iaitu Salsabil dan juga Zanjabil. Sungai dalam syurga, sungai tu ditunjukkan kepada Nabi 4 sungai. Dua sungai adalah tersembunyi. Salsabil dan juga Zanjabil. Ini nama sungai dalam syurga. Dan sungai yang zahir yang dinyatakan di depan mata, iaitu sungai dan sungai Furat. Euphrates. Sungai Furat ni, sungai Nil ni, sungai daripada syurga, tuan-tuan. Sungai Nil di Mesir. Kan? Baik. Dan melihat pula Nabi SAW akan Jibril pada Sidratul Muntaha akan rupa yang asli. Dan adalah baginya 600 sayapnya. Dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini. Dan bertaburanlah daripada sayapnya barang yang menghairankan daripada dur dan yakut. Tuan-tuan. Jibril AS ni, dia menyema rupa asal ni, kata ulama', setengah pandangan kata 2 kali. Ada pandangan kata beberapa kali. Jibril AS bersebelah dada Nabi SAW di rumah Halimatus Sa'diyah tu, di kampung Halimatus Sa'diyah, di kampung Bani Sa'ad tu, berupa satu orang lelaki. Dan banyak kali Jibril ni jumpa Nabi dengan berupa satu orang lelaki. Tapi rupa asal bila? Ketika dalam gua Hira, waktu wahyu yang pertama tu rupa asal. Waktu di Sidratul Muntaha ni rupa asal, kata ulama'. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Seterusnya, Jibril ni ada 600 kepak, 600 sayap, tuan-tuan. Yang mana 2 sayap saja menutup timur dan barat. Kemudian maka masuklah pula Nabi SAW dan Jibril ke dalam syurga. Maka melihat dalamnya barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak didengar pula oleh telinga, dan tidak terlintas oleh hati. Yang cerita indahnya syurga ni, tuan-tuan, masya-Allah. Makalah syurga itu 8 pintu. Pertama, lagi afdal, lebih tinggi, namanya Jannatul Firdaus. Tempat ketetapan bagi para anbiya dan syuhada juga salihin. Allahumma ja'alna minhum. Ini syurga paling tinggi, namanya syurga Firdaus. Yang kedua, Jannatul Adnin. Yang ketiga, Jannatul Khuldi. Yang keempat, Jannatul Naim. Yang kelima, Jannatul Salam. Yang keenam, Jannatul Ma'wa. Yang ketujuh adalah Jannatul Jalal. Yang ke-8, Jannatul Maqam wal Qarar. Maka adalah Jannatul Firdaus itu daripada emas, dan Jannatul Adn itu daripada Qisabul Jannah. Jannatul Khuldi itu daripada marjan. Jannatul Naim itu daripada perak. Jannatul Ma'wa itu daripada zabarjad yang hijau. Jannatul Salam itu daripada yakut yang merah. Dan Jannatul Jalal itu daripada lu'lu' yang putih. Dan Jannatul Maqam wal Qarar itu daripada kasturi yang harum. Tiba-tiba adalah di dalam beberapa kubah lu'lu' yang berongga, maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga itu, sedekah dengan 10 gandanya, dan hutang itu dengan 18 gandanya. Maka sabdanya, betapa kelakuan ini ya Jibril, memberi hutang lebih afdal daripada memberi sedekah. Maka katanya, kerana meminta itu terkadang meminta ia, ada ia mempunyai, dan yang terhutang itu tiada ada berhutang melainkan kerana hajatnya. Masya-Allah. Tiba-tiba adalah sungai daripada laban yang tiada berubah rasanya, dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum, dan sungai daripada madu yang jernih. Tiba-tiba adalah buah delima seumpama timba, dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Tiba-tiba pula burungnya umpama unta. Maka dipersembahkan Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bahawasanya demikian burung itu baik rasanya. Maka sabdanya, dimakan, dan itu lebih lazat rasanya, bahawasanya aku harap engkau memakannya daripada kemudian. Melihat pula Nabi SAW akan sungai Kausar, maka adalah di dalamnya 70,000 farsakh. 70,000 farsakh mengalir ia atas batu yakut dan zabarjad, dan pada tepiannya lu'lu' yang besar daripada berongga. Ini tuan-tuan, nikmat-nikmat yang disebut dalam syurga. Kemudian maka keluarlah Nabi SAW daripada syurga, dan melihat pula akan neraka. Ini tuan-tuan, tentang neraka pula. Sikit lagi nak habis dah. Tentang neraka. Tiba-tiba di dalamnya ghalbalah, atas seterunya dan nikmahnya, jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi cair dimakannya. Tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Maka sabda Nabi SAW, siapa ini ya Jibril? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Ini orang mengumpat. Di neraka dia makan bangkai, tuan. Na'udzubillah. Melihat pula akan Malik.
penjaga neraka yang menunggu neraka, iaitu seorang malaikat yang sangat masam, bengih mukanya. Diketahui marahnya mukanya, maka memberi salam ia akan Nabi salam, maka menjawab Nabi akan salamnya. Maka adalah neraka itu 7 peringkat. Pertama Jahannam, keduanya Ladhah, ketiganya Khutamah, keempatnya Sa'ir, kelima Saqar, keenam Jahim, ketujuh Hawiyah. Tiap-tiap pintu daripadanya di dalam yang lainnya dan dalam satu-satunya itu 700 tahun. Dan baranya anak Adam dan batu. Bara neraka ni, dia punya kayu api dia daripada anak Adam. Itu disebut dalam Quran kan. Disebut dalam Quran bahawa an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu jadikan barang-barang neraka. Wa'iyadzubillah minha. Maka Allah melihat Nabi SAW itu muhtamal akan rupa atau dijadikan Allah SWT ketika itu kerana Allah warid daripada ceritanya hadis tentang neraka itu. Kemudian diangkatkan Nabi SAW ke atas Sidratul Muntaha, maka menutup akan dia oleh awan. Maka terkemudian Jibril daripada serta berhenti dan memasukkan Jibril akan Nabi ke dalam nur. Maka berkata ia baginya, anta wa rabbuka, engkau dan Tuhan kau. Dan pada satu riwayat lain, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi SAW akan Jibril, di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya. Maka berkata Jibril, inilah tempatku, jikalau aku lalu, nescaya terbakar aku dengan nur. Ini ada 70,000 hijab. Lalu Nabi SAW 70,000 hijab daripada nur hingga sampai ke mustawa, tempat mendengar soriful kalam, yakni kalam menyurat pada Lauh Mahfuz. Maka Nabi SAW di sana akan seorang lelaki ghaib, ia dalam nur arash. Maka sabda Nabi SAW, siapakah ini? Iakah malaikat? Maka katanya tiada. Dan iakah Nabi? Makanya tiada. Maka sungguhnya ia seorang lelaki. Ala ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah, dan hatinya dengan masjid, dan tiada memaki akan kedua ibu bapanya sekali. Pada satu riwayat lain bahawasanya tak kala sampai pada tempat itu, maka hasillah bagi Nabi SAW itu liar hati mendengar ia suara seperti suara Abu Bakar yang berkata, berhenti ya Muhammad. Maka bahawasanya Tuhan, maka heranlah Nabi SAW daripada mendahului Sayyidina Abu Bakar kepada demikian makam ini dan daripada sembahyang Tuhanku. Maka aku bertanya tak kala munajat demikian itu. Maka firmannya, tak kala adalah Abu Bakar itu taulan kamu dan jinak dengan dia, aku jadikan satu malaikat yang menyerupa ia dengan rupa suara Abu Bakar, supaya hilang daripada kamu akan liar hatimu. Masya Allah. Baik. Kata ulama, dan Jibril kata, aku tak ada teman lagi dah, maka aku akan terbakar sebab ada hijab. Dan setelah itu kata ulama, Nabi SAW nampak satu orang lelaki. Nampak satu orang lelaki berupa macam Abu Bakar. Rupa-rupanya kata ulama, Allah SWT tak nak hati Nabi SAW ni rasa kesepian, tak rasa kosong, ataupun Nabi SAW ni rasa berseorangan. Tahu Nabi SAW punya sahabat baik adalah Abu Bakar, maka Allah menyerupakan satu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, supaya ada Nabi SAW merasakan itu, Nabi SAW ni ada teman, ada taulan. Masya Allah. Adapun sembahyang yang dimasukkan itu adalah selawat pada Nabi SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan maka diangkat Nabi SAW itu ke hadratul qudsi, maka melihatlah ia akan Tuhannya subhanallahu ta'ala dengan barang yang patut dengannya dan dengan dia. Baik tuan, kita sambung sikit lagi. Jadi Nabi SAW sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kisah ini tidak boleh kita jadikan dalil untuk mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu di langit. Tidak. Kerana kita Ahli Sunnah wal Jamaah berpegang pada pandangan Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Allah wujud tidak bertempat. Sebab itu tuan-tuan kita kena jelas tentang perkara tersebut. Kerana ini bab akidah. Jadi tuan-tuan, kita kena berpegang pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak bertempat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kata Allah Ta'ala dekat langit, kita lihat perbahasan ulama'-ulama' tentang perkara tersebut. Jadi kita kena berpegang dengan apa yang telah disebut oleh para alim ulama' membahas tentang akidah. Masya Allah. Baik.
Jadi tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala di langit, maka tempat yang paling dekat dengan Allah ni kat dunia ni ialah gunung lah. Sebab gunung paling dekat dengan langit. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan bahawa sedekat-dekat hamba, Nabi Muhammad sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Banyak lagi lah dalil-dalil yang membahaskan tentang perkara tersebut. Jadi kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah wujud bila makan. Allah wujud tidak berhajat kepada tempat. Bukan Allah wujud fi kulli makan. Bukan Allah wujud di mana-mana tempat, tapi Allah wujud tidak berhajat pada tempat. Wallahu alam. Baik, seterusnya. Sikit lagi nak habis dah. Iaitu Nabi SAW tuan-tuan yang boleh sujud, bangkit daripada sujud, maka Allah Taala beritahu, wahai Muhammad, apa hajatmu? Nyatakan apa yang kamu hajatkan. Nabi SAW pun menyatakan Allah Taala telah jadikan Nabi Ibrahim ni Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Telah jadikan Nabi Musa ni Kalimullah, telah jadikan Nabi Daud ni kerajaannya amat besar dan dilembutkan tangannya untuk melentur besi, masya-Allah. Allah beri kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar, masya-Allah. Allah SWT telah beri kepada Nabi Isa ni Taurat. Allah Taala telah berikan kepada Nabi, telah ajarkan kepada Nabi Isa ni, engkau telah ajarkan, hai Tuhanku, akan Isa Taurat dan Injil, dan engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak, dan menghidupkan yang mati dengan izin kau. Jadi kelebihan-kelebihan Nabi-Nabi ulul azmi anbiya alaihimus salatu wassalam. Maka Allah SWT berfirman, maka sesungguhnya telah aku jadikan engkau kekasihku, masya-Allah, daripada segala makhluk. Baik, jadi tuan-tuan di sini Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu bahawa Allah telah jadikan Nabi SAW sebagai kekasih Allah, Habibullah, lagi tinggi, itu paling tinggi. Orang yang paling tinggi darjat, makhluk yang paling tinggi darjat, Nabi SAW, Habibullah, kekasih Allah Ta'ala, masya-Allah. Jadi setelah itulah Allah Ta'ala telah apa tuan-tuan? Setelah itulah Allah Subhanahu wa taala telah beri perintah solat kepada baginda. Setengah riwayat mengatakan bahawa tahiyat akhir yang kita baca itu adalah dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi SAW. Yang kita baca kan, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu adalah dialog, tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan, perempuan dah mati lagi dekat insya-Allah. Kisah seterusnya kita semua dah biasa dengar, iaitu Nabi SAW turun, dapat perintah solat 50 waktu. Nabi Musa minta suruh kurangkan, Nabi naik minta kurangkan, hinggalah jadi 5 waktu. Nabi malu dan nak naik. Dan tuan-tuan kata ulama, sepakat ulama mengatakan bahawa hanya yang dikurangkan itu waktu solat saja, tapi pahala tetap dapat 50 waktu. Jadi kita solat 5 waktu, dapat pahala 50 waktu, masya-Allah. Tuan-tuan, perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, mudah-mudahan Allah terima kita semua, dan kita niatlah tuan-tuan menjadikan kisah Isra' Mi'raj ini peristiwa yang mana untuk mengajar kita jadi hamba yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, di waktu tengah lapang, kita tengah free ni, tak ada apa-apa buat dalam PKP ni, masya-Allah, kita tunaikanlah solat-solat yang mungkin kita pernah dengar tapi tak pernah buat. Solat duha contohnya. Solat duha ni paling sikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kalau yang dah pernah buat 2 rakaat, try buat 12 rakaat, masya-Allah. Solat Isra' ni duduk mengingati Allah Subhanahu wa taala lepas subuh sampai masuk waktu syuruk, lewatkan 15 minit sembahyang sunat Isra' 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Paling sikit 2, paling banyak 4. Kelebihan dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, masya-Allah. Kita niat tuan-tuan untuk buat. Dan solat sunat awabin pun mungkin jarang kita buat. Maulana Sa'ad kata lepas sembahyang maghrib, sembahyang sunat lepas maghrib. Lepas tu sembahyang sunat awabin 4 rakaat. Sembahyang sunat awabin ni 6 rakaat, tuan-tuan. Lepas sunat maghrib. Tapi kata Maulana Sa'ad, kalau tak mampu sembahyang sunat maghrib tu, tambahlah tinggal lagi 4 rakaat bagi cukupkan 6 rakaat. Jadi mudah-mudahan kita dapat amal tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah peristiwa Isra' ni peristiwa yang besar, panjang kisah dia, tuan-tuan. Kita cuma sentuh sikit-sikit saja. Mudah-mudahan menjadi ibrah, pengajaran kepada saya yang cakap dan tuan-tuan yang mendengar. Saya mohon maaf sebanyak bagi perkongsian terkasar bahas Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan akidah yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Selain daripada Allah langsung tidak berkuasa. Allah yang menghidupkan, Allah matikan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita hidup dalam keadaan kita yakin kita berikhtiar, tapi kita yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita menjadi orang yang berakidah dengan akidah yang salah, dengan akidah Jabariyah yang tidak berusaha, ataupun akidah Allah SWT Qadariyah yang yakin dengan usaha dan langsung tak berharap pada Allah. Kita Ahlussunnah, tuan-tuan. Bahkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ialah orang yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, dan mencintai sahabat-sahabat Nabi, dan mencintai apa-apa saja yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis yang terbaik kepada Rasulullah SAW. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.